Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tama-tama sekali alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dengan izin daripadanya dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul di dalam rumah yang mulia ini, masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberadaan perkumpulan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis penawar bagi hati, penawar hati. Kita sampai kepada perenggan yang terakhir dalam hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Orang susah ni kata Tok Syekh kita, sebab apa mereka ni korang duduk dalam neraka? Sebab apa? Yang Nabi tengok, Nabi kata ittala'tu fil jannah, aku tengok dalam syurga ni, Nabi kata fara'aitu aksara ahliha al-fuqara, ramai yang duduk dalam syurga ni adalah orang-orang miskin. Sebab apa dia? Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu, waktu mereka duduk di dunia, banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadat. Sebab mereka ni banyak peluang nak buat amal ibadah. Lainlah halnya dengan orang kaya. Tok Syekh kita kata berbeza dengan orang-orang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpunkan harta. Yang pertama, hidup orang kaya ni atas dunia ni tuan-tuan, dia duk kalut buat apa dia? Duk kalut nak kumpul harta benda. Nak mampu tak ubah hari dah, duk kira nak jawatan lagi. Betul ke tak? Hai ustaz cengih awal, dos ketiga.
Tuan-tuan hak galak awal lega lah. Mai cucuk tua dia tak galak ni, kami hak galak lewat ni. Tu orang kata, awak ustaz lah pakai spek mata, kuih tua dah. Baru ni saya pergi nak pegang tangan bini orang. Nampak lagu bini kita? Hak tu kena buat spek tau. Tua nak mampuih dah, tak berapa hari dah dia tak sibuk nak main buat hal akhirat, yang dia duk sibuk dunia, 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 dunia dan dunia. Ada tak zaman lah tuan-tuan? Ada tak zaman lah ni? Berlambak. Berlambak zaman lah ni. Dah elok nak pencen umur 60 boleh kot. Mai-mai duduk perbetul sejadah. Mai-mai perbetul Quran, mai-mai perbetul Fatihah, mai-mai duk perbetul masjid apa nama fardu ain. Dak, dia duk kalut nak masuk politik pula dah. Ha, ni tak kata kat siapa, jangan siapa duk terasa. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk buat. Duk kira nak tanding lagi. Tak kata kat siapa. Dia duk kalut ni tuan-tuan dengan hal keduniaan ni. Dia duk kalut. Duk sibuk dengan hal keduniaan. Sebab tu satu hari ada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Dia mai dekat Nabi, dia tanya dekat Nabi, dia mengadu dekat Nabi satu masalah. Dia kata, ya Rasulullah, nak mengadu masalah sikit. Nabi kata, awak ada apa? Dia kata, tadi aku duk dengar Sayyidina Abu Bakar duk cerita tentang azab dalam neraka. Kata sahabat ni, dia duk dengar Abu Bakar duk cerita azab dalam neraka. Abu Bakar duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dia duk cerita tentang azab dalam neraka. Duk cerita pasal azab dalam neraka. Tapi dia kata, masalah aku ni bila duk dengar Abu Bakar duk cerita bab neraka, tak rasa sedih, tak rasa takut, tak rasa nak jatuh air mata ni. Hati tak rasa sedih, hati tak berapa nak rasa takut, mata tak boleh nak buat keluar air. Dia kata, pasal apa ni masalah ni, dia kata. Ha, ni kata sahabat belum. Dengar azab neraka tak boleh duk teriak ni bagi lepa ni, masalah dah lepa. Kita tok khatib duk cerita bab neraka hari Jumaat atas mimbar, duk tutuh lena terupa tu lah. Duk cerita api neraka duk menyala, dia lena terupa tu lah. Dia kata orang sedap, dia kata ni khutbah, dia kata sedap, dia kata sedap sungguh ke? Ha, lena elok, dia kata cakap. Duk ingatkah sedap tajuk khutbah, sedap lena. Bukan geng lain, baganyok ah. Saya mai malam ni nak kata kat geng baganyok ah, kalau saya kata dekat orang lain, kira zalim saya. Duk main mengajak ni duk kata kat orang lain. Tuan-tuan bukan hati nak tisu kot, dah kena cucuk 3 kali. Lah kali kita orang masjid ni siapa naik dengan tekpit kerja duk cucuk lah. Tuan-tuan, bagi orang jaga kesihatan ni mabuk dadah, tegur tak tu. Ni tak kata siapa yang duk terasa. Lagi ada lagi, dia ada tu. Tuan-tuan tengok bab ke sebelah tu, dos ketiga dan keempat gila babi. Tu ada, dia tulis tu. Kita ulas. Awak nampak muka kecut. Mau takut saya nak balik? Jangan takut, lawan. Sultan Syahrul Nizam kata kat Nijum 4 Belalang. Jangan takut, lawan. Sahabat Nabi ni, dia tanya Nabi. Dia kata, tadi aku duduk dalam majlis Abu Bakar. Dia duk cerita bab neraka. Dia duk cerita azab neraka. Tapi hati aku ni tak rasa takut. Air mata tak boleh terkeluar. Pasal apa? Nabi jawab, itu masalah hati hang ni keras. Nabi kata. Sebab apa kita dengar cerita bab neraka tak ada takut, tuan-tuan? Tak ada takut, Pak Long. Saya nak tanya tuan-tuan duk main dengar ustaz duk cerita bab neraka dalam kuliah, tuan-tuan rasa takut ke? Tuan-tuan rasa tak ada apa? Ni saya nak tanya tuan-tuan akhir zaman ni, orang takut tak dengan neraka? Tak ada takut. Duk ketuk pintu neraka ni siang malam. Duk cari kunci nak masuk neraka ni siang malam, pagi petang. Tak
ada rasa takut dengan azab Allah, tidak rasa takut dengan azab neraka, tidak rasa takut. Sedangkan Nabi kata seringan-ringan azab dalam neraka. Ada riwayat kata pakai terompah daripada api neraka mengelega otak. Ada setengah riwayat kata ambil 2 puntung daripada api neraka, pijak mengelega otak. Itu seringan-ringan azab dalam neraka. Kalau azab yang paling berat lagu mana? Na'udzubillahi min dzalik. Tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi siang malam kita boleh duk ketuk pintu neraka, tuan-tuan. Kadang-kadang hanya dengan sosial media umat Nabi SAW dah menempah satu ruang dalam neraka. Hari ini tuan-tuan buka sosial media, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok. Anak-anak muda Melayu Islam wanita berpakaian ketat, kasiyatun ariyat, berpakaian, Nabi kata, tetapi seperti bertelanjang. Ada dalam sosial media lah. Mendedahkan aurat, tidak memikirkan bagaimana di akhirat kelak dia akan dibakar oleh Allah dalam api neraka. Tidak memikirkan bagaimana bapaknya akan diazab oleh Allah dalam neraka. Dia tidak fikir, semata-mata kerana nak like dan nak view tinggi. Apa ni tuan-tuan? Kalau Nabi SAW bersama dengan kita hari ini, tuan-tuan, melihat kelaku umat dia, Nabi nak seronokkan, Nabi nak menangis. Allahu Akbar. Bukan orang lain cucu, tuan-tuan. Bukan orang lain, orang kampung saya, adik-beradik saya terlibat, tuan-tuan. Dia tak ada fikir pak dia nak kena apa di akhirat. Dia tak ada fikir. Yang dia fikir, aku seronok, TikTok aku tinggi, viewers aku tinggi, likers aku tinggi. Betul ke tak? Betul ke tak, Balong? Siang malam duk cari kunci nak masuk dalam neraka. Sahabat ni tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa aku jadi lagu tu? Nabi kata sebab hati hang keras. Sebab apa bila hang dengar azab neraka hang tak boleh teriak? Jawapannya sebab hati hang keras. Yang dikatakan qaswatul qalb. Pasal apa yang hati hang boleh jadi lagu tu? Yang kedua Nabi kata sebabnya hang tak takut kepada dosa. Sebab apa yang hati kita keras? Sebab kita tidak takut kepada dosa. Sebab apa yang hang tidak takut kepada dosa? Nabi kata yang ketiga, sebab hang tidak ingat kepada mati. Sebab apa yang orang tak takut dekat dosa, Pak Long? Dosa, pahala, halal, haram, langgar, serupa. Sebab apa dia? Sebab dia tak ingat kepada mati. Sebab apa yang orang tak ingat kepada mati ni, tuan-tuan? Sebab angan-angan dia terlalu panjang. Tulul amal, angan-angan panjang. Umur ni sama dengan jarum jam berimpun lah. Tahu tak Bukit 12? Jarum jam ni berimpun ke semua? Umur melagu tu berimpun belaka dah. Nyakit, nyanyuk, mohon berimpun dah. Tak larat, berimpun dah. Tapi dia duk ingat lagi. Sebab apa dia? Angan-angan panjang. Orang duk buaya ni, tiup ni, masuk kok hidung, keluar kok mulut, jolok kok telinga, keluar kok hidung. Dia nak mampu dah. Tata dia dengar katil sebelah duk sembang tu, lepas tu tak hap lagi. Baru kena Covid. Hak dia ni duk katil sebelah duk kata, depa kata tanah lot baru buka kat kampung kita. Depa kata harga murah. Hak duk hap tu dia mangkit tanya, geran sorang-sorang ke geran meringkih? Hak nak mampu tu. Boleh duk tanya lagi geran meringkih ke geran individu. Sebab apa dia? Angan-angan panjang. Sebab apa dia angan-angan panjang? Sebab dia gilakan kepada dunia. Ni Nabi kata. Hang ceritalah bak neraka. Hang ceritalah bak azab kubur. Hang cerita. Bila cerita ni tuan-tuan, ibarat ambil air, pi simbah dekat daun keladi. Tak ada guna.
Sebab tu tuan-tuan nak nasihat, nasihat kepada orang yang boleh dengar nasihat. Jangan nasihat kepada orang yang tidak mempedulikan nasihat kita. Habis suara, habis umur. Lagu tu ya. Macam ustaz main mengajak dekat orang nak mengaji, orang tak mau mengaji, nak mengajak nak apa? Cakap sikit marah, hang dah pula mengajak. Cengih malam ni, mampu happy. Apa nak dengar sangat, dengar. Rapat malam ni saya bagi. Tak ada. Dia tak ada nak ingat kemati. Dia tak ada nak ingat azab kubur. Dia tak ada nak apa tuan-tuan. Umur kuih panjang. Sebab tu kita tukar tahun baru ni Pak Long kena ingat. Umur bertambah. Tetapi hakikatnya usia ni berkurang. Umur bertambah. Daripada 60 dia naik 61. Daripada 30 dia naik 31. Umur angka bertambah tetapi usia berkurang. Umur bertambah, usia berkurang. Tuan-tuan cuba tengok diri tuan-tuan lah. Cuba tengok diri tuan-tuan. Dulu tak pakai spek, nampak elok, lah kena bawa spek. Allah Ta'ala nak apa-apa. Hei Usam, pandangan hang kepada dunia kena korang-korang dah. Kena pandang akhirat lebih banyak daripada pandang dunia. Tak sedar. Betul ke tak? Saya kata kat saya lah senang. Dia kata kat tuan-tuan, kat spek mata tuan marah. Telinga tak apa dengar. Saya duduk mengajak masjid Bantan Janggui. Mengajak masjid Bantan Janggui. AJK masjid tu kata ustaz. Ustaz ada satu Pak Long ni kuliah ustaz dia mah. Dia duduk dalam kampung kami, dia peminat tegar ustaz. Kuliah ustaz dia mah. Saya apa habis kuliah apa bersalang dia. Saya kata Pak Long, saya punya kuliah ya Pak Long nak main tak? Ha betul. Orang lain punya kuliah Pak Long tak main? Tak main. Macam mana sedap aku kuliah saya? Bukan sedap, hang yang mengajak aku dengar. Orang lain mengajak aku tak dengar dia kata. Telinga ada masalah. Telinga tak apa dengar. Dia pergi duk cek dengan doktor, doktor tanya lain dia jawab lain. Lain doktor tanya lain dia jawab. Macam kita duk tanya lain, kita tanya lain dia jawab. Doktor cek oh dia ni pekak, dia bukan tuli. Tuli tak boleh buat apa dah, ni dia pekak ni. Doktor pun pergi ambil binatang apa pergi bubuh tu. Oh nyamuk lintas pun bunyi dah. Pergi duk ejeh tu gelak. Allah nak abang-abang dia, cukup telinga hang duk dengar orang sembang bab dunia. Tumpu akhirat lah pula. Dah, dia tak sedar. Rambut dulu hitam lah putih. Allah nak abang-abang dia, ingat sama 3 lengkeng putih nak balut badan tu. Ni masalah kita tuan-tuan. Duk kerja beli van jenazah tapi tak ingat mati. Masjid ni ada van jenazah tu? Ada. Duk kira nak beli van jenazah ya? Orang masjid. Ustaz, umum kita RM4 bab van jenazah. Pakai beli van jenazah. Saya pergi ceramah ada satu masjid pengurusi, dia kata ni tuan-tuan, dekat luar sana ada tabung masjid kita nak beli van jenazah. Masjid kita yang tak ada van jenazah lagi. Tuan-tuan pekat-pekat bawa duit lah nak. Mau tuan-tuan mati, van tak ada, kita usung tuan-tuan pergi kubur naik motor. Geng masjid tu, geng kampung terkejut pekat bubuh. Pekat beli van jenazah, semua masjid ada van jenazah. Serupa orang mati hari-hari. Dia tak boleh pakat ke 3 masjid satu van. Lah dia melampau pula duk beli Alphard Velfire ni buat van jenazah. Dulu orang guna ekonovan hantar sampai kubur jauh mana. Mau bubuh dalam trailer orang duk tarik rumput tu pun sampai mayat ni. Saya kadang-kadang duk tengok lah dia duk buat pasien tu duk berlawan pula masjid ni. Ni van jenazah Alphard, yang ni Velfire. Oh tuan-tuan, sebab tu ustaz-ustaz pakai Velfire tu jangan duk ingat. Mayat pun ni. Duk beli tak? Dia duk kira nak beli van jenazah. Penghayatan kepada kematian tu lagu mana tuan-tuan? Kita ni umur kuih duk tambah. Sebab tu bila umur tambah, dia cara sembang pun kena kurang. Dah naik 60, dah halal nak pergi 70.
Korang sikit dah duk sembang bab-bab dunia ni. Kena hala ke akhirat sama balong. Kena hala ke akhirat sama. Tuan-tuan cuba tengok dulu tuan-tuan muda. Sembang lain tak? Hang bila nak kahwin zaman tu. Dah menikah 10 tahun juga. Hang lah nak berapa dah. Dia tak tanya ada bila hang nak kahwin. Soalan ni dia berubah bila jumpa kawan. Bila mana umur pun berubah. Hang lah nak berapa dah. Tu masa boleh nak. Lah tua. Hang lah cucu berapa dah. Dia tanya ada nak berapa. Dia tanya umur apa? Tak ada. Dia main umur 70 ada cucu ni. Dia jumpa kawan 2 soalan dia tanya. Yang pertama, hang lah umur apa? Hang aku siapa tua? Soalan pertama. Kawan aku dah 72. Hang 72 lah, aku 76. Aku beza 4 tahun lah. Selesai soalan pertama. Soalan kedua. Burung terbang ya? Ini soalan kedua. Tak pernah faham-faham. Dia tanya, burung terbang lagi tak? Kawan ni pun jawab, terbang jatuh. Dia kata, duk terbang tak, pergi kerap jatuh. Tak pernah faham-faham. Tak faham sudah. Duk buat jegil-jegil mata. Kes terbang jatuh tu yang buah tunjuk langit penuh kat luang. Tuan-tuan cuba pergi tempat makan tu, tunjuk langit saja. Saya tahu, saya 2 bulan dah nak makan tu. Tanya Abang Zul ni pasal apa? Dia kata kami lepas mayang subuh dekat duk menira tu makan nak tulur, kes terbang jatuh ni tuan-tuan. Saya pergi ceramah ada satu surau Tok Imam tu umur 70. Kita pun jumpa Tok Imam tu ada sembang tu. Salam macam mana Tok Imam? Burung terbang. Dia kata terbang pun tak apa nak galak kata. Saya kata tu nak berubat Tok Imam. Duit banyak pun kalau burung tak terbang tak guna. Dia kata nak berubat apa baru ni pergi jumpa Tok Bomo dah. Betul? Jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata ambil jumpa orang ni. Tok Imam tu kata burung tak terbang. Tu kau nak ambil berubat pergi terbang. Tok Bomo kata aku pun 2 tahun dah duk hinggap tak terbang. Dia kata Tok Bomo tu pun 2 tahun dah duk hinggap saja tak terbang. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Dia nak apa? Soalan bertukar bila umur bertukar. Dia tak sama dengan dulu dah. Tapi yang tak tukar tu apa dia? Yang tak tukar tu apa dia? Tuan-tuan, rambut bertukar, mata bertukar, soalan bertukar, badan bertukar. Dulu muda lain, tua lain. Dia gelebih satu macam dah tua ni. Woi, dulu kalau tak pakai baju duk tarik lembu nampak dada pun elok tek pun cekang. Tak kata orang tua Pak Long lah dah dekat 80 Pak Long duk tarik lembu, tek sama lenok dengan tek lembu. Badan bertukar. Sakan Ustaz malam ni kena booster. Saya tobat tuan-tuan tak ambil lagi lah. Dia kata tobat tak ambil lagi lah dekat lah ni. Dia kata Ustaz nak ambil. Dia kata bila tentera metak napang kat kepala baru dia ambil kot. Dekat lah tak ambil. Cari mampu. Cucuk jalan, cari mampu. Tuan. Tolong. Badan bertukar. Hak tak bertukar apa dia? Yang tak bertukar. Yang tak bertukar apa dia? Amalan tak bertukar. Hak tak bertukar amalan. Duk tara tu. Hak tak main masjid waktu muda. Tua pun tak main. Hak tak baca Quran. Tua pun tak baca. Hak tak berzikir. Tua pun tak berzikir. Hak lain semua bertukar. Rambut daripada hitam. Tukar pergi putih. Betul? Badan daripada cekang. Tukar pergi lendok. Kedot. Main perangai tak tukar. Muda tak main masjid. Tua pun tak main. Sama naik ada kemun rokok daun. Tak mana derah. Duk kemun rokok daun. Derah tekan no. Tu duk kata kat kita tu. Dia kawan dia pula tu aku tak nak duk pi. Dia ketih rokok daun. Dia bila ketih jari ni tu rokok daun. Kalau ketih kot ni tu rokok sekerik. Tuan-tuan duk isap rokok tapi tak tahu. Tu yang aku tak mau pergi masjid duk kata kat orang. Tuan-tuan. Sebab tu syukurlah Pak Long, syukur. Jangan belagak, syukur. Syukur apa Ustaz? Syukur Allah Ta'ala pilih kita mai duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Jangan belagak. Jangan sombong. Jangan duduk belagak. Aku lah, aku tak tahu hampa ni. Aku kalau malam-malam tak pergi masjid, aku tak boleh duduk. Jangan belagak.
Yang kena buat apa dia? Syukur Allah Ta'ala pilih. Kena mai Pak Long mai mengaji. Kena mai mengaji ni. Sebab apa dia? Duk kena ada orang duk peringat kita bab mati ni. Mau tak ada orang duk peringatkan kita, lalai. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khus. Banyak kita duduk dalam kerugian. 24 jam masa Allah Ta'ala bagi kat kita sehari semalam. Saya nak tanya tuan-tuan. 24 jam Pak Long. Berapa jam kita fikir dunia? Berapa jam kita fikir bab akhirat? Berapa jam kita fikir Allah? Berapa jam kita fikir bab ibadat? Cuba abang. 24 jam Allah Ta'ala bagi kat kita sehari semalam. Berapa jam kita ingat kat dia? Dia bagi masa hidup kita ni Pak Long, Mak Long. 24 jam. Sehari, semalam. Berapa jam yang kita ingat kat dia ni? Berapa jam yang kita ambil daripada masa 24 jam fikir bab ibadat? Aku Quran korang lagi ni. Hei, Quran dah naik umur 60 duk kokak apa? Tak bunyi langsung. Ha? Sudin baca bunyi syair. Ramli baca tak bunyi langsung. Ingat? Cerita apa dia tu? Pendekar bujang lapuk. Sudin baca sekali syair dah. Al-Kisah. Ramli baca tak bunyi langsung. Mujung ada Cik Ros. Erni. Dia ngurat Cik Ros. Erni duk tolong baca. Pak Long, kita kalau buka Quran, orang suruh baca Quran, nak bunyi apa? Nak bunyi apa? Ha. Jangan duk kira Pak Long dia loop celah dia sehari dua ni mampu. Bukan kata dekat Pak Long, saya pun mau loop sehari dua ni mampu. Ustaz kot mampu, saya tahu ah. Ha. Puasa Senin Khamis. Tuan-tuan nampak kemas ustaz duduk atas kursi. Anda ingat ustaz mau baik? Awak tak ingat ustaz mau masuk syurga? Duduk dalam neraka pun ramai. Tak duduk neraka punya, duduk kencing tentang kerak kan? Dia kata ada, haram tak mai. Pak Zu telefon dia kat 10 kali tadi. Kita duduk berak pun tak senang. Nak angkat duduk dalam jamban. Duduk ketak. Dia telefon dia tak angkat, dia hantar WhatsApp nak duduk mana? Dia takut sungguh tuan. Saya kalau masjid lain, saya boleh kencing masjid ni, tak payah tuan. Nak cari mengurusi maki. Ada Pak Zul kata nak suruh main khutbah sampai kesut. Tak main-main. Tak masuk syurga. Tak rak neraka apa ramai. Dia ada satu neraka tu nama dia neraka ustaz. Jenis ustaz ada orang tu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah. Ustaz ni pun cakap kena buat. Allah Ta'ala tanya dalam Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Satu neraka-neraka yang ustaz-ustaz nak duduk ni. Hak jenis mana? Hak jenis cakap tapi tak buat. Hak jenis cakap tapi tak buat. Hak cakap buat tak apa. Hak jenis cakap tak buat ni. Saya tak kata apa. Saya sebut umum. Ada jenis cakap tak buat. Bukanlah neraka tu nama ustaz. Tetapi hak dalam neraka tu hak perangai lagu duk cakap tak buat tu. Gitu tuan-tuan kata, kami mengaji ni nama-nama neraka tak ada bernama ustaz. Jahannam apa semua ada lah. Sa'ir pun nama ustaz tak ada pun. Hak perangai jenis duk cakap tapi tak buat tu maksud saya. Apa? Allah tuan-tuan ni pekat-pekat fikir lah Pak Long. Pekat-pekat fikir lah Pak Long oi. Pekat-pekat fikir lah. Hak jenis duduk gila ni. Ni yang menyakit pertama kata Tok Syekh kita. Disebokkan dengan menghimpunkan harta. Dan nombor 2, disebok pula dengan menjaganya. Dah kumpul, kena jaga. Mau tak jaga orang sapu. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya oleh 10 orang. 10 orang mai dekat dia tanya soalan yang sama dekat Sayyidina Ali ni. Soalan dia apa dia? Hei Ali, di antara ilmu dan harta yang mana lebih utama? Dia bertanya.
10 orang ni, soalan tu yang dia main tanya. Orang yang pertama dia main tanya, "Hei Ali, nak tanya hang, di antara harta dan ilmu, yang mana lebih baik?" Mai orang yang kedua tanya soalan yang sama. "Hei Ali, di antara harta dan ilmu, yang mana lebih baik?" Mai orang nombor 3, soalan tu juga sampai orang ke-10. Sampai orang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kata Sayyidina Ali ni tuan-tuan, hang tanya soalan yang sama pun, dia duk jawab jawapan yang berbeza. Tu kata ilmu tu. Nabi kata, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Aku ni bandar kepada ilmu, pintu masuk ke dalam bandar ni adalah Ali. Sayyidina Ali jawab soalan tu dengan jawapan yang sama tetapi hujah yang berbeza. Yang tu lagi hebat. Orang tanya soalan yang sama pun dia tak marah. Dia jawab soalan tu dengan penuh santunan kepada, menyantuni kepada mereka yang bertanya, dan hujahnya yang berbeza. Hak ni payah tuan-tuan. Kita bila orang duk tanya soalan yang sama, kita jawab, "Hang ni bodoh ke pekak? Hang tak dengar aku jawab tadi?" Sayyidina Ali kata, "Tak." Mai kawan ni tanya, "Wahai Ali, nak tanya hang satu soalan." Apa dia? "Di antara ilmu dan harta, yang mana lebih utama?" Sayyidina Ali kata, "Ilmu lebih utama daripada harta." Sebab apa? Sebab bila hang banyak harta, hang kena jaga harta tu. Tapi bila hang banyak ilmu, ilmu tu akan jaga hang. Oh, sedap tak tuan-tuan dia punya jawapan? Ilmu tak ada siapa nak balas. Ni pencuri ilmu. Curi pun tertib. Senjata tak awak main. Betul tak? Nak curi ni pada ada pen dengan kertas. Tu senjata nak curi ilmu. Tak bawa relax. Tengah mencuri boleh lena pula. Hak tu lagi canggih. Tengah duk merompak tu dia boleh lena. Orang masuk duk sapu barang dalam rumah ada tengah mencuri boleh lena. Tak ada. Relax. Lena. Tuan-tuan bila banyak harta, tuan-tuan kena jaga harta. Buat rumah besar. Dulu masa rumah halus, duk main juga mengaji. Buat rumah besar. Haram tak main mengaji dah. Pasal apa? Nu nak tanam pokok, nu nak sapu sampah, nu nak lap cermin lena tekan-kang letih. Dulu masa kereta tak boleh pergi jauh, dia duk main kat masjid. Kereta tu pun tak kat masjid lah. Lajak pergi jual, mesti pergi jalan. Angin masuk dalam kereta. Takat-takat anak beli kereta baru Myvi ni, amboi. Masjid pun jangan jumpa dah. Masjid pun jangan jumpa dah tuan-tuan. Sebab tu bila banyak harta, kita kena jaga harta. Tapi bila banyak ilmu, ilmu jaga kita. Ni dia kata, orang kaya ni mula-mula sibuk duk impun harta. Lepas tu sibuk duk jaga harta. Dia kata, bila duk sibuk menjaga harta yang telah ada, mereka menghabiskan masa untuk mengejar dunia yang diangan-angankan sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadat. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi pada waktu itu. Allahu Akbar. Tu yang Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir. Bila dia nak sedar, duduk dalam lubang kubur baru nak sedar. Duduk atas dunia ni duduk kerja ligan harta ya banyak. Allah tuan-tuan. Jadi ustaz pun ligan harta. Yang kata harta ni Allah Ta'ala kata dah, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta benda dengan anak pinak ni perhiasan untuk kita waktu hidup di dunia ni. Tak salah. Saya dulu tuan-tuan mula-mula duk ceramah dulu, antara yang saya naik nama ni, masa tu saya jadi penceramah top dalam multi level marketing satu syarikat MLM. Hak orang Islam kita tak mau mak syarikat tu nama apa? Pasal live lepas duk rakam. Lah kali saya pi Terengganu tu saya balik saya talak 3 tak mau ceramah dah MLM, mohong. Saya pi dengan satu orang Tok Haji ni, dia ni kaya. Leader lah, ketua dalam syarikat tu. Sebab tu takat-takat founder produk ni hak duk pakai Ford Mustang lah apa. Kita tahu cerita tu lama lah.
Kalau ni tuan-tuan duk tengok orang duduk apa? Orang duduk jual produk ni. Dia tak malu dah dia nak tunjuk kata benda kadang-kadang pakai ya Allah. Nak cari rezeki tu kena menipu dulu. Kadang muka kereta dia pergi sewa kereta orang. Mai duk buat rakam naik kereta besar nak bagi keyakinan orang tu. Betul hang nak buat marketing, betul hang nak tarik keyakinan. Tetapi dalam Islam kata matlamat tidak menghalalkan cara. Betul hang nak berniaga apa tapi dengan hang duk bergelek lagu tak ada maruah perempuan haram. Nabi kata akhir zaman orang akan cari makan dengan cara yang haram. Tu saat akhir zaman. Tak peduli dah. Yang penting cari makan. Kaedah cara haram ke apa. Tak peduli dah. Nipu. Duduk marketing cara lucah. Hang perempuan. Duduk marketing cara lucah. Aku nak berniaga. Betul hang nak berniaga. Dalam perniagaan kena ada keberkatan. Nak berkat. Kena buat cara Islam. Bukan buat cara hang. Kan ulama kata 3 benda tuan-tuan ni. Jangan duk tunjuk sangat kat orang. Ulama kata 3 benda. Jangan duk pamer sangat dekat orang. Yang pertama jangan duk cerita banyak kat orang. Umur kita berapa. Jangan duk cerita kat orang umur kita berapa. Ulama tak bagi. Yang kedua tak boleh duk cerita kat orang ni apa dia. Kata kita banyak mana. Sebab apa dia. Menimbulkan hasad dengki. Hang pakai kereta besar, hang nak tunjuk rumah besar. House tower, nak tunjuk rumah hang besar apa. Benda tu dia akan menimbulkan hasad dengki orang. Yang ketiga, jangan duk pamer kat orang ni apa dia? Kebahagiaan kita. Hang laki bini punya mesra, simpan mesra tu di rumah. Yang hang duk bubuh dalam sosial media pasal apa? Duk tangkap gambar pergi pegang, duk rakam video pegang tangan bini, ambil tangan bini. Kena 2 bulan bukan duk gila dua ekor tu. Orang dengki. Kawan tu kata Allah baru ada seorang bini melebih aku 4 untuk buat lagu ni. Malu. Kebahagiaan ni tuan-tuan untuk dikecapi. Bukan untuk dipamerkan kepada orang. Orang yang duk pamerkan kebahagiaan pada orang. Dia bukan bahagia sebenarnya tuan-tuan. Tetapi dia berlakon-lakon nak bahagia. Betul tak? Hak jenis duk buat dalam Facebook. Maklong. Oh maklong. Dengar saya nak abang ni. Maklong. Cucuk dah. Dan saya tanya ni. Cucuk dah kah? Tu nampak laih macam. Maklong. Kalau suami maklong tu duk mesra lebih. Tu tanda dia tambah seorang lagi. Tak pernah duk balik cium bini orang. Hari tu dia cium lepas tu cabut gigi. Pasanglah maklum. Bukan saya nak cucuk. Pikir-pikir ambil lah. Pak Long pun mau pasang. Jangan duk berlebih sangat tunjuk. Oh, cium bini lepas tu tunjuk gigi. Allah Pak Long. Kebahagiaan ni untuk kita kecapi. Saya ada bini. Tuan-tuan ada bini. Semua pakai ada bini. Atau ada bini pun ada. Bila kita bahagia dengan bini orang, ambil bini orang pula dah. Ni dia cakap silap ni. Kesan cucuk nombor 3 ni, kan? Suruh saya tarik balik. Nak abang apa tak ni? Kita bahagia dengan bini kita, yang nak tunjuk ke orang tu pasal apa? Yang nak tunjuk ke orang tu pasal apa? Tuan-tuan duk mesra dengan bini, tuan-tuan tunjuk ke orang. Awak orang lelaki tengok bini kita dia tak kenal. Tambah orang lah dia bukan kira bini orang ke bini apa dia sapu ya. Betul ke tak? Hang bahagia-bahagialah di rumah. Sebab tu ulama kata jangan duk cerita, jangan duk pamerkan kebahagiaan hang pada orang. Jangan duk pamer. Hak tu yang duk kena sihir, hak tu yang duk kena santau, hak tu yang mereka duk pergi buat sampai dingin hubungan suami isteri. Suami balik rumah, kira nak tengok bini dia lagu nak takau, nak makan, nak marah ni tuan-tuan. Sebab apa? Orang buat kerana orang dengki dengan kebahagiaan hang. Dengar saya nak abang satu kata-kata. Tanam dalam kepala.
Bukan semua orang tengok kita susah, mereka akan rasa susah. Setuju? Ada orang bila dia tengok kita susah, dia rasa kesusahan kita. Sebaliknya, ada orang bila tengok kita susah, dia akan rasa bahagia. Ada tak lagu ni? Ada tak lagu ni? Bukan semua orang yang tengok kita bahagia, mereka akan bahagia. Akan ada orang tengok kita bahagia, dia rasa derita. Tu bunyi apa tu? Dos ketiga. Tu tanda kena cucuk dos ketiga. Nak lawan Omicron. Haram tak dan cucuk nombor 3, dia suruh cucuk nombor 4 dah. Sebab apa? Sebab nak main varian baru pelak kron. Nombor 4 tu. Ustaz lain aku tak tahu, ngaku boleh Nombor 4 tu maklum. Saya pelak kron. Pasal malam ni boleh hak tu Duk bersyarah sampai nak terbit jubuk ni. Lain kali bini dia tanya Ustaz cerita apa? Dia kata nombor 4 pelak kron. Dia kata, boleh lah Pak Long, pada tak boleh Pak Long. Jangan duk pamer kebahagiaan kita pada orang. Ni zaman orang sampai dia tak tahu benda yang dia nak cerita, sampai dia tak tahu benda yang dia rasa boleh berkongsi, dan dia tak tahu yang mana benda yang kena rahsia. 3 benda sahabat, jangan duk cerita ke orang umur kita berapa. Jangan duk cerita ke orang kata kita banyak mana. Jangan duk tunjuk ke orang kebahagiaan kita. Ni kena simpan. Tu yang pertama. Dan kata Tok Syekh kita, dan apabila Nabi SAW melawat ke dalam neraka, tak sah Nabi masuk ke dalam syurga. Bila masuk ke dalam syurga, dia tengok orang susah lebih ramai daripada orang kaya. Sebab apa dia? Sebab itu. Duk ligan rata apa semua tuan-tuan. Saya nak cerita pengalaman saya masa jadi penceramah MLM. Tadi terlupa nak cerita. Saya dulu ni Pak Long antara top lah. Penceramah top MLM. Tahun 2007, 2006 lagu tu, 2008 lagu tu. Kira dia pernah buat program masa tu, saya baru tingkatan 4, tingkatan 5 masa tu. Saya tingkatan 4, tingkatan 5. Saya pergi periksa SPM. Saya dah naik Mercedes. Saya dah pakai Mercedes hak sekupang, 2 kupang. Masa tu saya baru tingkatan 5. Saya mula ceramah umur 13. Saya pergi SPM naik Mercedes tu, kompresor E230. Hak mata sekupang 2 kupang. Saya pakai dah. Tuan-tuan, saya ingat saya pergi SPM tu sampai hak yang duk kerja jaga pengawas tu keluar pergi, dia duk ingat nazir sekolah mai. Saya tidak naik motor, itu hujan. Pergi. Oh, dia kata, hang, ingat ke siapa? Masa tu saya duk ceramah MLM ni. Hak yang saya boleh talak 3 tu tuan-tuan, saya pergi Terengganu. Adalah ketua kami ni seorang. Dia baru keluar Mercedes E350. S350. Harga 4,500,000. Kita pun duduk belakang pederah. Tak tengok kot titi wangsa. Driver dia bawa, dia duduk sebelah, saya duduk belakang. Ceramah di Kelantan, lepas Kelantan Terengganu, lepas Terengganu nak pergi Pahang. Di Kuala Terengganu, kalau tak silap saya Primula Hotel tu, kalau tak silap saya tu, dekat dengan apa nama Pantai Batu Buruk tu. Kereta penceramah ni dia kena tak depan pintu tu. Lobi dia tak tu, pergi kepala jengwe pergi pintu tu. Nu lagi kita nak bakar semangat main dengan ceramah. Nak keluar tengah gambar. Penutup saya, setiap kali ceramah penutup saya ada 500 orang ceramah. Saya kata kat dia, tuan-tuan. Ini ceramah lah ya. Tuan-tuan, masuklah perniagaan ni. Joinlah, sertailah tim kami. Kita akan membina ekonomi ummah, melakar satu sejarah ummah yang hebat. Tuan-tuan cuba tengok kita punya tuan haji kita, leader kita. Tuan-tuan keluar daripada pintu lobi hotel. Tuan-tuan tengok bintang 3 yang ada di hadapan tu. Inilah tuannya. Orang Melayu, Islam bila kaya, kita boleh duduk sama tuan-tuan. Saya tak pernah naik Mercedes. Padahal kita apa dah? Tapi boleh tumpang Mercedes tuan haji ni, subhanallah. Walaupun kita tidak boleh memetik bintang di langit, tetapi Allah bagi bintang 3 dekat dunia, boleh kita kecapi.
Oh, pakak mangkit tepuk tangan. Berkobar-kobar ni, tuan. Habis ceramah turun. Saya pun keluar. Keluar tengok depan pintu tu, kereta dia tak ada. Saya main dengan dia. Saya kata, Tuan Haji ni tinggal aku dah kah? Saya pun duk cari. Tengok dia pun baru keluar daripada pintu. Saya kata, Haji, kereta mana? Pergi mana? Kena tarik. Dia kata, 6 bulan dah tak bayar. Haram sungguh. Aku duk ceramah deras dalam dewan tu. Keluar kereta kena tarik 6 bulan dah tak bayar. Dia kata, biar tu Haji. Dia kata, pergi tengok tepi tu, beg kita selungguk di tepi tu. Dia kata, saya suruh mereka pergi sembunyi bawah meja. Tapi dah faham, balik terus. Pergi ceramah naik mesti, balik naik bas hantar kali tu. Saya duduk atas bas tu, saya fikir, kata aku ni tak boleh dah, duduk mohong orang. Itu dia berhenti. Halal haram dalam nak cari rezeki ni tuan-tuan. Saya tak mau dah. Lepas tu siapa panggil pun saya tak mau dah. Mohong. Sebab tu yang takat founder-founder duk pakai kereta besar-besar tu Allah. Nak buat marketing silakan. Buat yang betul sudah. Ada yang kaya ni ada. Pihak menipu ni pun ada. Duk naik kereta kemas apa padahal dia pergi dekat showroom. Bayar RM80 ke RM100 dekat budak showroom tu. Dia belagak lah naik kereta kawan tu. Macam-macam kita jumpa ni macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Allahu Akbar. Bunyi dah jam. Nak terus ke nak berhenti? Nak terus? Pagi apa? Sampai pukul 3. Jenuh bersyarah. Bayar dekat 8.30. Nak terus tutup ceramah pukul 3. Dan apabila Nabi SAW melawat neraka. Nabi pergi pula, tak Nabi masuk dalam syurga. Ni Nabi masuk pula dalam neraka. Maka beliau, dia kalau kitab Jawi dia aja beliau. Balam ya waw, beliau. Sebab tu tuan-tuan duk tengok tutup guru kan. Beliau, tuan-tuan duk gelak apa? Beliau sungguh tu. La lah baru beliau. Sebab tu meliau habis tu. Balam ya alik waw, beliau. Dulu beliau. La, sebab tu gelak sungguh. Balam ya waw, beliau. Dan apabila Nabi SAW melawat ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah di kalangan perempuan. Ni nak kena kata kat maklum pula. Kat sejam saya tutup orang lelaki tak maklum. Ni nak kena kata kat orang perempuan lah. Boleh ke tak? Tak boleh kita balik. Kata pergi lah maklum lama dah duk urut. Tengok dalam neraka ni maklum perempuan banyak pula. Saya habis dah ceramah bab ni, ada maklum tu mangkit. Siapa kami ramai? Dia marah. Betul tentang kalau ikut kan, bab ibadat ni, saya tanya betul-betul maklum. Kita dengan lepas siapa lebih? Habang betul-betul. Lebih kurang. Tu yang kemas sikit lah. Maklum? Maklum ke paklum? Maklum, dengar dia berkata maklum. Lepas tahajud. Lepas mangkit dah. Kita hak lain yang duk mangkit tuan-tuan. Lah kali hak tu yang masuk dalam syurga. Qiyamul lain baik tak berhenti. Hak tu bukan nama qiyamul lain, qiyam lain hak tu. Mayang maklum Allah, rokok sujud habis mayang tengok jam waktu tak masuk. Dia mayang dah. Lagi dia tengok hang mayang apa baru 12 suku. Dia kata mayang lohong apa 12 suku. Dia kata buat sihat tak kita takut mati dah mayang dah. Lah saya bukan nak cabak lah tuan-tuan. Jengui tengok kau tu. Tengok mereka mengaji tu. Kitab dengan buku dengan orang hak ada dan tak ada yang mana lebih. Hak ada kitab dengan buku ramai ke hak tak ada kitab dengan buku ramai? Hak ada tu ramai. Maklum jenguk mai ke depan pula maklum tengok. Hak ada kitab dengan buku dengan tak ada hak mana ramai. Cerah masa depan. Tentu lepas neraka ramai. Tu dia pun tak boleh terima. Apa hampa yang masuk syurga. Kami neraka. Dengar zat nak bersyarah. Ada saya. Orang perempuan. Tuan-tuan cuba tengok bulan Ramadan sudahlah. Pahala saja. Pukul 4.30 ketong-ketang duk masak suang dah. Kita duk tutup lena lagi. Megerak. Mata tak nak angkat dengan tepak. Duk ramai nanti. Aku tak ada lera nak kan. Pagi-pagi ni aku tak nak boleh makan ngak semulut.
Selera kurang. Lama nak lepi pagi-pagi makan ngak semulut. 3 pinggan duk tak ada selera, tak lepi, tak ada selera, tak lepi, tutuh 3 pinggan. Anda cuba tengok lepas. Khidmat dekat kita Pak Long betul tak? Pagi-pagi lepas subuh dia kutip kain. Kutip. Basuh kain. Pukul 8 dia basuh kain. Pukul 10.30 dia sidai kain. Dia tak belum? Pukul 3 petang dia kutip kain. Lepas maghrib dia lipat kain. Lepas asar dia susun kain. Tengah malam dia buka kain. Tak habis-habis dia dengan kain. Dia faham kod lain tu dia gelak tu. Saya duk syarah betul ni. Betul tuan-tuan nak kata mereka masuk neraka. Mereka tak boleh terima. Tu kadang-kadang mereka duk beletiak kat kita, duk loneh kain selungguk macam tek kebau tu, kena ingat. Ambil duk kutip kata menatang ni bukan arti nak tahu elok-elok neraka. Kita tak ada tak mana loneh tang tu, selungguk macam tek kebau. Lepas tu dengan duk mesuh anak Allah tuan-tuan tu. Mesuh anak. Pak Long ingat lagi, Pak Long masa anak-anak kecil tu. Kira rapat pula anak-anak tu selang setahun. Allah. Tengok bini kita. Allah. Yang nu nak menyusu, yang ni nak menyusu. Mama. Nak nenek. Dia pun ambil lah Lena. Tak tepi gaya duk tarik limut nak Lena. Pak pula. Nak nenek. Tuan-tuan nak kata lepas ni masuk neraka. Maklum, mari kita baca maklum. Siapa orang perempuan ni banyak duduk dalam neraka ni pasal siapa maklum. Mari kita baca maklum. Dengan dia buat cengih ingat. Ini disebabkan mereka kata, sebab apa yang ramai duduk dalam neraka ni? Tok Syekh kita kata, ini disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Dia kata ramai orang perempuan hak tak tunai hak suami. Tu yang ramai duduk dalam neraka tu. Bukan semua orang perempuan duduk dalam neraka. Hak tu kena beza. Yang duduk dalam neraka ni maklum bukan semua perempuan. Tetapi wanita, isteri yang tidak tunai hak suami dia. Kena mengajilah hak suami tu apa dia. Buka dalam kitab Muhimmah. Dia cerita apa dia hak suami yang kita kena tunai. Tuan-tuan. Bibi isteri kita ni kadang-kadang, sebab tu Nabi kata, hang jagalah semayang, hang jagalah puasa, hang taat suami hang pilih pintu mana syurga yang hang nak masuk. Bisa dengar tak hadis tu Nabi kata? Jaga semayang, lulus orang perempuan. Bak semayang tak boleh lawan lepa lah Pak Long. Kita ni kira lah waktu lepa tak ada . Kadang-kadang terlekung dengan jadah tak tepi dapat geh tu ya. Sambil duk goreng ikan tak tahu orang bang, habis-habis bang terus mayang. Mayang mengenai tak ambil. Mayang dulu. Tak kita. Rata. Bak mayang tu. Lambat bang kerana mayang dia pak. Lambat bang. Puasa. Hak Isnin Khamis duk rajin buat ni lepas ke kita. Cakap tiap-tiap pelong siapa tak nuk mohon saya doa kena Covid. Abang tu. Saya boleh abang saya dengan bini saya dia rajin puasa pada saya. Saya harap 30 hari tu ya. Mau hak tu pun sunat muakkad pun tinggal cerah dah. Mujung wajib. Bak puasa boleh kat depa. Rajin tu. Bak ngaji depa kat kita. Tuan-tuan tak? Kuliah subuh depa mai. Kuliah maghrib depa mai. Kuliah muslimat pukul 3 petang depa mai. Mana ada kuliah muslimin pukul 3 petang? Saya duk mengajak ceramah ni tentang kat 20 tahun tau. Tahun depan cukup 20 tahun saya mengajak. Cukup 20 tahun saya mengajak tahun depan. Saya nak abang kat tuan-tuan, selama saya duk ceramah ni, tak pernah lagi kuliah muslimin mungkin 3.30 petang. Hak ada kuliah muslimat. Bak mengaji rajin. Kitab, buku, nulis. Abang tulis. Abang tulis. Dia masalah mereka satu, kuat menulis Quran baca. Itu masalah mereka. Lambat habang amalan dia kan nak tulis ya. Habang pula bulan depan dia tulis pula. Ustaz tahu mana? Saya tahu. Saya duk try banyak kali lah. Nabi kata ada 4 amalan tulis pula. Saya kata tulis apa bulan lepas. Dia habang dah. Tulis dah bulan lepas. Dia tanya kawan dia. Tulis dah. Tanya apa kawan hang mau serupa yang kuat menulis Quran baca.
Tapi kadang-kadang tengok tang taat suami ni lah masalah sikit maklum oi. Tang taat kat suami tu yang masalah sikit tu. Ni bukan maklum baganyok nak. Maklum kan nak marah dia pula. Maklum. Ha, ni saya cerita nunyok sebatang tu. Kadang-kadang tentulah lelaki suruh bancuh ayak dia tempit lelaki dia. Contoh. Lelaki balik Maya Aisyah. Balik-balik duk tengok gegar baganza. Hak bini duk lipat kain dalam bilik tu. Nak kopi sekawan. Orang utara, kopi itu mesti ada. Jumpa kawan dia kat kedai makan. Mai makan lu itu orang utara. Kopi cawan Bini dia tempit dalam bilik oh. Bancuh ni rai. Bini pincin JPJ. Duk tempit orang buat dah jalan. Dia tak heran. Mau dekat lelaki dia tempit dia tu. Bancuh ni rai. Kita pula tok guru silat gayung. Dia cukup pantang dia lompat mangkit sintin dengan baju pergi depan bini dia. Ha nak bancuh ke tak mau? Bini dia jawab alik, kalau aku tak mau bancuh. Lelaki dia kata kalau hang tak mau bancuh aku nak pergi bancuh tu yang aku tanya dia kata. Ingatkan nak buat nampak. Hak tu lah sikit maklum oi. Hak lain okey dah, tang tu lah sikit. Tu sikit ya, tang lain tu semua okey dah. Tang tu ya. Duk peluk cucu. Laki duk belahak. Dia buat tak tahu. Saya sembang dengan satu Pak Long. Dia kata dulu kami orang tua-tua ni tak nikah. Sebelum nikah. Mereka hantar kami pergi kursus dulu dekat mak penakan kami. Kalau orang perempuan ni. Tak tahulah tuan-tuan tu tahu lah tak ada lah. Dulu orang tua-tua dulu bila anak dia anak dara nak menikah, dia hantar pergi dekat rumah mak penakan tu. Suruh mak penakan bagi kursus. Lah pakat pergi kursus tu haram tak dia elok ke? Kan nak menikah kena ambil sijil kursus. Report ni dia pergi kursus bukan dia nak dengar ustaz tu ngajak dia nak ambil sijil. Orang tua-tua lu dia pergi kursus dekat mak penakan. Lagu ni cara hang nak layan laki. Laki hang batuk pun hang tahu nak apa. Ha, lah. Batuk mai jadi buah sih haram tak faham. Orang tua-tua lu dengar laki dia duduk kat tangga duk buka dia rokok. Jumpa hang nak kopi je tu. Ha. Dia faham. Tuan dia pun nak kopi bang, tak apa. Dia pun duduk pintar. Kena 4 kali balut. Jom pak hang ajak aku tidur lah tu. Dia faham. Betul tak? Dia duduk cerita ni. Lah hang batuk sampai keluar bungkuk dia tak faham nak tak apa. Cucu balik raya Cina. Duk peluk cucu Tok Wan duk belahak saja dalam bilik tu. Dia boleh habaq kat Tok Wan tu ambil bam serai lelaci tu lama. Dia bukan nak bam serai, dia nak hang. Hak lain okey dah. Tang tu sikit dia. Allah. Puas kona tak mau pergi depa marah. Maklum ni dia akan peduli, dia marah tuan-tuan, dia tak peduli ustaz lah. Saya pergi ziarah satu orang sakit. Bini dia tu anak murid saya. Duk ikut saya kuliah hari Ahad tu. Duk mengaji duk depan, duk ngaji. Itu saya pergi ziarah laki dia kena stroke. Kena stroke laki dia. Kawan nikah 2. Bila dia stroke, bini nombor 2 laki tinggal. Tulah balik duk rumah bini tua tu, boleh bola tanggung kat bini tua. Sambil duk suap, sambil duk beletiak. Kawan duk lagu tu. Dia duk suap bubuk. Ha, dah nak mampu balik rumah ni. Saya duduk tepi. Kot dia nak malu. Mazhab seronok duduk rumah nu lah. Ha, nak mampu balik duduk rumah ni lah. Laki dia mulut dia jatuh lagu tu. Tak kata apa, dia tengok saya. Hari-hari lagu ni. Dia kata, hari-hari kena beletiak. Dia tak peduli dah. Hang ustaz ke apa, metang dia marah. Tu saya nak bahas bak ni jenuh kona. Tak mau pergi dia marah. Boleh lagi maklum? Rasa nak marah ke tak? Mau rasa nak marah, saya nak berhenti. Boleh lagi nak maklum nak? Hak tu lah, hak masuk neraka tu bukan maklum. Hak saya cerita tu lah. Dia tak menunaikan hak suami dia. Tidak berterima kasih. Ha ni maklum ada sikit lagi. Tok Syekh ni pun dia ulas sungguh . Tidak berterima kasih di atas pemberian suami. Laki maklum ni macam-macam lah nak bagi. Tiap kali bersedih, nak hadiah.
Tak cukup duit 3 ekor orang tua ni punya nak bagi kat bini dia hadiah. Tak kerti terima kasih. Dia kata, tu dia tulis pula tu dalam kurungan tu, bukan geng baganyok. Dia kata tu. Nganduk marah. Dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Ni tuan-tuan, zaman lah. Ni zaman lah tuan-tuan. Suami tak ada di rumah, dia panggil jantan lain masuk ke belakang. Jadi ke tak? Suami tak ada di rumah, dia panggil jantan lain main ke rumah. Sebab tu satu hari Nabi SAW suruh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pi kepada satu rumah wanita. Tengok bagaimana dia melayan suami dia. Nabi kata pi tengok. Bila Sayyidatina Aisyah pi satu hari, ni saya ambil hadis tu, saya jadikan jalan cerita untuk tuan-tuan muda faham. Dia pi hari pertama, dia panggil salam. Isteri salihah tu buka. Siapa? Aku ni Aisyah. Ya Ummul Mukminin, ada apa? Ni aku ada nak sembang sikit benda, boleh tak aku masuk dalam rumah? Apa kata isteri tersebut, wanita tersebut? Minta maaf, hari ini saya tak dapat izinkan Ummul Mukminin untuk masuk ke rumah saya. Sebab saya tak minta izin lagi dekat suami saya. Padahal yang pi tu Pak Long, isteri Rasulullah. Bukan bini tu imam, bini Nabi. Contoh bini kita lah, kalau bini tu imam, Assalamualaikum, ya kak, boleh nak masuk rumah. Dan tanya abang lagi. Balik lu. Tuan-tuan. Balik-balik laki dia kata, dengar kalau dia kata hang tak gitu imam, apa bini tu imam masuk rumah. Bini tu imam kan tu imam. Bini tu imam abang. Oi, hang bodoh sangat. Kena bodoh pula dah. Padahal bini tu cukup bagus. Dia tak bagi Aisyah masuk, balik dulu dia kata. Esok main lain. Esok Sayyidatina Aisyah pergi pula bawa cucu pula dah seorang. Oh, dia kata minta maaf. Saya minta izin kat suami untuk tuan seorang. Apa Ummul Mukminin seorang. Tak abang kata cucu. Balik dulu esok main lain. La ilah. Pito'at. Hari ketiga baru boleh masuk menyembang. Tengah-tengah menyembang ringkas cerita. Dia kata duduk saat suami saya nak balik dah ni. Nak kena buat persiapan, dia nak balik. Dia pun pergi bersiap. Apa dia pergi tunggu depan pintu. Tangan kanan pegang gelas ayak, tangan kiri pegang rotan, kain selak sampai ke betih. Aisyah duduk tengok kelaku. Ni pasal apa ni? Kalau suami aku balik dia dahaga, ayak sudah ada di tangan. Kalau dia balik dia nak marah, rotan ada di tangan. Kalau balik dia berhajat kepada aku dah bersiap untuk bersama dengan dia. Tu, Pak Long. Mak Long, balik buat tengok. Tak pergi sama-sama habis kitab, Mak Long lari balik dulu. Tak Pak Long nak sampai. Pergi syarat cucu lena dululah. Pergi cucu heran. Allah, Mak Long. Boleh Mak Long? Nak teruskan nak berhenti? Boleh. Pergi tengok muka-muka Mak Long ni pun tahu isteri-isteri salihah belaka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bak yang dia tak bagi seorang lagi tu cerita lain lah. Ni Mak Long dia tak khianat bila suami dia tidak ada. Kan Nabi kata di antara tanda kebahagiaan seseorang itu apa dia? Memiliki isteri yang salihah. Buat apa rumah besar kalau bini kita ni tak taat kat kita tuan-tuan? Bahagia ke duk rumah besar tu? Mak Long? Rumah besar. Besar tuan-tuan. Rumah kita halus, rumah mereka besar. Tuan-tuan bisa tengok orang rumah besar tuan-tuan. Bisa tengok orang rumah besar. Tembang, gedegung. Oi, besar rumah Datuk no. Oi, dia kata, masa saya beli tu murah Ustaz. Tu yang saya boleh ambil rumah ni. Masa saya beli tu murah. Tuan bila Datuk beli? Oi, saya beli 2009, 2010. Masa tu murah Ustaz. Murah Datuk no. Berapa masa Datuk beli? Masa tu baru 6 juta. Hui. Masa tu baru 6 juta. Tu orang kaya sembang. Masa tu. Sebab tu tuan-tuan, ada orang, ada otak tapi tak kerti fikir.
Kita dengan binatang ni, binatang ada otak, kita ada akal. Betul tak? Ada otak, ada akal. Manusia ni pula ada yang ada otak, ada akal tapi tak kerti fikir. Ada. Ada yang ada otak, ada akal. Dia boleh fikir tapi tak boleh merasa. Contoh tuan-tuan, orang sembang bab orang kaya. Tuan-tuan ada otak, tuan-tuan ada akal, tuan-tuan boleh fikir tapi tuan-tuan boleh rasa tak kaya. Tuan-tuan tahu orang kaya hidup lagu mana? Jadi saya cerita Azan. Dia kata Ustaz kalau nak beli rumah ni ada hujung tu. Murah Ustaz, murah. Murah sangat-sangat Ustaz. Oh, kita mendengar semangat. Murah tu. Ha, murah Ustaz boleh belilah. Woi, Ustaz baru 2 juta. Ha? Kita macam nak bibuh nampak hang mengucap dulu belum hang cakap ni. Baru 2 juta. 2 juta. Pak Long oi. Nak beli dengan apa? Dengan bulu. Beli 2 juta nak buat binatang apa? Orang kaya sembang. Orang kaya kalau dia main sembang dengan kita orang susah, dia boleh fikir tuan. Orang kaya hidup ni Pak Long, dia duduk sarapan di rumah dia, duduk sarapan breakfast apa semua ni, tak dia lapar. Nak makan tengah hari, dia kata pagi ni kita makan di rumah, jom tengah hari makan di Langkawi. Tekan PA dia. Zura nama. Boleh you call I punya captain, flight so standby apa, I dengan Datin akan fly to Langkawi untuk makan nasi dagang di sana. Makan nasi dagang. Terbang di Langkawi bukan lagu kita duk pergi beratok kat JT Kuala Perlis. Beratok pegang beg. Beratok. Jumpa guru bodoh pula. Hei, pergi mana hei? Soalan tu cerdik ke bodoh? Kita duk berdiri, duk pegang beg dekat JT Kuala Perlis, dia boleh tanya nak pergi mana? Soalan tu cerdik ke bodoh? Ni saya nak abang dengan Haji Lilu tu. Nak pergi mana? Orang pertama tanya, jawab lah. Pergi Langkawi tak, cuti dengan anak. 2 jam duk pegang beg, tak boleh masuk lagi. 4 kali dah orang duk tanya soalan yang sama. Nak pergi mana? Orang nombor 4. Dia tanya lah lagu tu, kawan dah 2 jam duk pegang beg. Nak pergi mana? Pergi Israel. Dia tak jawab elok lah, pergi Israel. Tuan-tuan, kita hak susah nak pergi sembang depan hak kaya, tak nak boleh tuan-tuan. Oi, tak nak boleh lah. Rumah besar kalau bini tak taat, tak guna Pak Long. Lebih baik bini, rumah kita hak halus, bini taat. Balik rumah kita halus. Buka pintu Allah. Abang. Asal ada guna? Abang. Ya. Abang nak makan? Boleh jugalah. Okey, duduk. Abang nak makan apa? Nak makan apa? Pok pek apa tu? Siang tu silap sebut je bunyi ni. Pak pek. Nah, pok pek dah. Pak pek. Ketong ketang masak pak pek. Gelak malu. Dia cerita betul ya ni. Isteri solehah. Tuan-tuan bayang balik satu lagi bini menyegan. Rakah nanti lemak bagi jadi lah sampai ke malam. Bini dia kata, aku sekali yang masak. Nak terkedarah. Tak mau sudah. Rakah nanti lemak bagi jadi. Okey, nak bagi. Ni nak makan apa? Pak pek dia masak. Kensom dia masak. Syok apa tu? Duduk pula makan dengan kita. Tu yang duk gemuk bini kita. Biar dia kata, aku tengok hang pun Allah. Kalau orang lain puji bini dia kan, umpama bintang bergermelapan lawa. Sedap bini dia, hang bulat macam tonggeh tapi aku tetap sayang kat hang. Dah duk kerja masak. Mau hari dia pakai baju warna hijau, ambil tak tahu mana tonggeh Petronas mana dia. Tapi tak apa, hang taat. Hang solehah. Bayang kalau bini lain. Sambil dia duduk tengok TV lah. Nak makan nasi piang. Lauk ada bawah tudung pergi tengok. Begitu lah. Ada yang balik bini tak peduli. Allah tuan-tuan ni. Isteri salihah ni lah kebahagiaan dunia. Tidak menutup aurat. Ini jenis tak tutup aurat pula dah. Maklum hadut dalam neraka ramai ni maklum. Apa dia tak tutup aurat. Bergambar dalam sosial media sampai tak tahu halal haram. Pakai ketat-ketat. Badan hang untuk tatapan suami hang. Bukan laki orang. Ni mula ni. Bergelek pungkuk tunjuk kat laki orang. Tuan. Sebab tak ada maruah.
daripada orang yang bukan mahram. Dan ramai pula dari kalangan mereka yang keluar daripada rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan. Duduklah rumah tu lah, yang rapid elok sikit pada dia. Dia keluar tu terbang atau 2 minggu sekali basuh. Dia buang-buang sangkut belakang pintu. Sama masam dengan seluar jin lelaki dia. Malam terbang pula. Malam. Allah tuan-tuan. Kalau bini ni duk mereka luar yang lawa dalam rumah tak lawa tak guna Pak Long oi. Sebab tu Pak Long jangan duk syok nak tengok bini orang hak lawa. Dalam rumah dia pun macam bini kita. Nak lena malam nak cium pun payah. Dia buh apa kertas kerap dia tu. Mata sebelah tomato sebelah timun. Abang nak lelaki dia jangan duk kacau. Mangkit pergi esok tinggal sekerat lagi pepak tengah tidur. Buat benda tanpa Pak Long oi. Nak cium pun tak boleh. Allah dia keluar sampai kita tak kenal. Dia pakai punya lawa tu dengan kesang. Macam bunga kentan. Kita bawa pergi makan no laksa. Rendam macam bunga kentan. Kesang dalam mangkuk laksa. Dia ingat bunga kentan. Tak tahu kesang. Mau nak keluar tu Pak Long dia lawa tu tak nak abang. Tu yang 2 jam duk make up. Nak pergi kenuri je pun. Kita ni 6 kali mampu motor. Rang. Wang. Cepat lah. Rang. Bini baru duk pakai sat lah abang. Abang tak puas pendor pun tak pakai tu yang cepat tu. Rang. Mampu 6 kali start. Yamaha Sport pula. Engkau punya keras. Bini dia keluar awak yang tak pernah duduk motor ingat minyak ni pak ambuh lah. Naik pergi rumah kenuri sampai kita tak kenal. Dia lintas kat tepi kita. Bini siapa lawak tanya orang. Kau tu kata bini hang. Allah duduk rumah ke. Nak abau lawa sikit pada dia. Hak ni maklum pun tak ada perangai aku tu. Maklum. Oh maklum. Boleh lagi ke? Nak buat lagu mana maklum dia tulis kot tu. Jangan duk marah lah. Sebab tu maklum duduk di rumah pun lawa lah maklum lah. Nak cabut gigi palsu tu pun dah lelaki lena dulu. Sama-sama balik masjid buang gigi. Main ni lawa tak tengok. Balik tak lagi dia buka telekung tu kan. Rambut tu sama warna telekung lah. Dia ketang ke dada tu ha. Buang gigi buah dalam gelas. Jom pergi makan. Hilang selera maklum. Tu yang lelaki duk makan kat kedai petani. Boleh lagi kan ni? Nampak macam nak marah ha? Terus ni tak habis bang. Memakai minyak wangi. Ini jenis duk wangi pula kat luar. Dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh yang bukan mahramnya. Ni pun tak boleh maklum oi. Nah, haram. Sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian buruk. Dalam kurungan tu dia tulis baju kelawang. Kitab tuan-tuan tak? Tak ada lah. Kitab saya ada tulis tu kurungan baju kelawang. Dan badan yang berbau busuk. Nak lena apa maklum oi. Spray lah minyak wangi tu sikit maklum oi. Malaikat subuh tak malaikat subuh tonyoh lah maklum oi. Dan minyak wangi lain tak ada malaikat subuh ya ada. Malaikat subuh pun tonyoh dengan malaikat maut dia. Tonyoh bagi Pak Long duduk ke tepi tu. Tapi Pak Long pun ni pun nak kata orang lelaki ke. Kadang-kadang kita duk kisah nak bini kita yang lawa yang kita mengotok. Lena malam. Bulu ketiak penuh hati-hati. Hak bini kita nak lawa. Boleh tak tu maklum? Ni kena backup balik. Maklum. Cuba kita buat tiap-tiap malam macam malam tamar kita. Ingat lagi malam tamar? Tak apa ingat nikah seorang lagi tengok. Nak bagi ingat malam tamar. Kain terai tu timbang ayam tu pergi sama berat. Nakor tak ada habuk. Cadak boh duit 5 kupang tak bekerja. Oh duduk Allah. Suar tangan masuk buah bantai tarik daun pandan. Boh balik. Tu kita malam tamar. Dengar pintu pun syok dah. Syok dah. Lah cuba balik tengok. Suar tengok tangan bawah bantai. Tarik pampers cucu jolok balik kita ni. Cuba buat macam malam tamar maklum. Pak Long, nak tidur malam beruih gigi, tak le busuk untuk ngerah lena. Ni dah lah tidur ngerah. Hak bini nak macam-macam.
Bulu ketiak penuh. Gigi palsu lah duk musik bini. Mana bini kita dah selera belum? Jolok masuk, keluar masuk, gigi palsu duk melawak dengan bini kita. Mau dia tak ni. Matang bini dia pandai i'rab sungguh. Matang dia tu bini tak maki besar tu. Ingat? Duk musik bini, duk makan. Duk pepak-pepak bini duk makan. Bini baru duk ramai nanti. Kelaku tu. Sedangkan dia kata menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbusuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan ramai di kalangan perempuan yang akan masuk dalam neraka. Hak itulah sebab-sebab dia maklum. InsyaAllah maklum duduk belakang tirai tu tidak termasuk dalam golongan ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Wallahu alam. Tanda api tu. Bulan depan insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ni dia nak cerita apa tak? Jangan mempermudahkan dosa yang kecil. Hak ni perangai kita kadang-kadang Allah tak ada apa. Dosa kecil ya. Dosa kecil pun tuan-tuan mau himpun dia besar juga jadi dia nak abang. Jangan dia kata duduk mempermudahkan dosa kecil. Yang dia cerita ni tentang orang hak belah kucing. Belah kucing duk kurung, tak jamu makan. Neraka. Kalih sikit lah, belah burung. Tadi belah kucing. Kita kalih sikit, belah burung tak pergi makan. Burung betul lah, bukan burung tu. Burung betul lah. Hak burung tu duk maki kita siang malam haram, dia tak faham. Jenis game berganyok Sangka burung penuh ke depan rumah. Habis makan tengah hari duk minta rokok daun, pakai kain melekat. Baju haram tak pakai. Kain melekat pakai spender tobat dah. Duk gulung. Burung tu nak mampu dengan lapak kita duk Dia pun oi, dia kata melawan Burung tu maki, pula bapak dia kata. Makan haram tak jamu. Dia duk ingat burung tu melawan. Bila melawan, tangan tu automatik pergi gulung kain. Melawan ni. Ni dia. Ni dia. 4 kali kain melekat jadi tali pinggang tu. Burung dalam sangkak tu dia kelupung. Menatang apa tu dia kata. Nampak lagu aku tapi panjang sikit. Bulan depan tengok. Ni dia cerita kucing kita kalih burung Pak Long. Tengok duk belah burung tak pergi makan lagu mana. Tu kena main bulan depan insya-Allah. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Tanah panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi pada bulan hadapan. Akhir kalam macam biasalah, tuan-tuan habis sembahyang fardu Isya nanti tuan-tuan tengok dekat luar sana, pintu-pintu keluar ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan bolehlah letak sumbangan tuan-tuan di luar sana. Dan di bawah sana ada top kokos kilo 19, setengah kilo RM10, yang secik RM20. Bulan depan harga naik, saya bak siap dah. Lepas raya Cina harga naik, lah tak payah nak tahan dah. Saya meniaga ni tuan-tuan dekat 7 tahun harga tak pernah naik. Duk tahan 7 tahun. Saya duk main mengajak tuan-tuan tahu 7 tahun harga tak pernah naik, tapi kali ni tak tahan dah. Dia naik bukan dekat gila babi dah dia naik ni tuan-tuan. Di bulan depan naik RM1. Kalau duk beli kita 19, bulan depan jadi 20. Boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap mohon maaf banyak-banyak kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.